وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا ربي يسر ولا تعسر. Hari ini kita akan bincangkan bab ke-36 di dalam Kitabul Maghazi dengan hadis Al-Ifk di bawahnya. Imam Bukhari membuat tajuk 36 ini dengan tajuk itulah, iaitu Hadithul Ifk, Babu Hadithul Ifk. Baik, sebelum kita sebelum kita cuti hari itu, sebenarnya kita dah baca ni. Jadi saya rasa hari ni tidak nak baca pula dah. Pakai cukup dengan yang lepas lah. Hari tu Soleh, saya ingat Soleh baca yang terakhir gitu. Soleh ada ke tidak tu? Tak ada Soleh. Soleh ada ke tidak tu? Hari tu dia baca. Jadi hari ni saya rasa tak perlu baca pula lah sebab hadis tu panjang. Kalau kita baca hadis tu saja pun dah ambil masa dah. Dan hadis ini perbincangan yang pun panjang juga. Saya pun sebenarnya belum lagi membuat notanya dengan lengkap. Setakat yang ada ini pun saya rasa cukup dah untuk hari ini. Dan perbincangan yang lebih terperinci akan disambung akan datang. Dia tak habis dengan hari ini juga. Begitulah cara pengajian kita ni sebab secara halus kan, secara tahqiq. Jadi terpaksalah kena sambung-sambung gitu, tak habis dalam satu masa. Sebab dia tidak boleh habis dalam masa 1 jam. 1 jam setengah tak boleh habis. Perbincangan tentang sesuatu hadis itu. Kadang-kadang lah setengah-setengah hadis itu dia begitu keadaannya. Baiklah, ini bab hadis al-ifk, bab hadis ifk. Sebahagian setengah-setengah tu kita baca lah ya. Al-ifk wal afak bimanzilatin nijs wan najas. Yuqalu ifkuhum wa afakahum. Faman qala afakahum yaqulu sarafahum 'anil iman wa kadzabahum. Kama qala yufaku anhu man ufik ay yusrafu anhu man surif. Perkataan ifk dan afak sama seperti perkataan nijs dan najas. Nijs dan najas ini mengikut bahasa Arab lah. Kita tak guna semua tu nijs dan najas, kita guna najis. Kita pun ambil daripada bahasa Arab juga. Tapi bahasa Arab tu sebutan sesuatu perkataan tu kadang-kadang dia ada beberapa sebutan itu. Dikatakan ifkuhum dan afakahum. Orang yang berkata afakahum, dia memaksudkan memalingkan mereka daripada iman dan membuatkan mereka berdusta. Sebagaimana perkataan yufaku dan ufika yang terdapat di dalam firman Allah, yufaku anhu man ufik, yufaku anhu man ufik, yang bermaksud dipalingkan daripadanya, maksudnya daripada iman ke ataupun daripada Al-Quran, orang yang dipalingkan, yakni surah Az-Zariyat. Barulah Imam Bukhari buat mari di bawahnya hadis 4000, hadis yang nombornya 4141. Hadis ini dikenali sebagai hadithul ifk dan Imam Bukhari buat tajuknya pun hadithul ifk. Baik. Kita tengok nota di tempat-tempat yang ada nota saja hari ini secara sepintas lalu. Lepas tu akan bincang panjang lagi. Dia tidak akan habis dengan satu kuliah hari ini sahaja.
kecuali kalau diberi masa mungkin 5 jam, mungkin habis. Tapi ialah kita mengikut jadual lah, yang senangnya mengikut jadual. Bab hadis ifki, kita dah ada nota di situ 591. Jadi nota ni banyak ni mengambil kira nota yang lepas. Jadi dah nota yang ke 591. Nota-nota yang lepas tu banyak dah lah. Ni semua ni di bawah Kitabul Maghazi, bab perang. Jadi mana hadis ifki ni pun peristiwa yang berlaku dalam salah satu peperangan lah. 591, Imam Bukhari telah mengemukakan hadis ifki dengan panjang lebar pada 3 tempat di dalam sahihnya ini. Jadi dalam Sahih Bukhari ini ada pada 3 tempat yang disebut dengan panjang lebar. Yang disebut dengan panjang lebar. Sekejap Pertama di dalam kitab Asy-Syahadat. Kedua di sini. Dalam Kitabul Maghazi. Di dalam kitab Al-Maghazi yang kita duduk baca sekarang ni, Kitabul Maghazi. Ketiga di dalam kitab Tafsir di bawah surah An-Nur. Ini 3 tempat yang mana hadis ini dikemukakan oleh Bukhari secara detail dengan panjang lebar. Hafiz Ibn Hajar telah membincangkan dengan agak terperinci hadis ifki di dalam kitab Tafsir. Selain pada 3 tempat ini, Imam Bukhari juga mengemukakannya pada beberapa tempat yang lain secara ringkas dengan tujuan-tujuan tertentu di bawah bab-bab yang difikirnya sesuai dengannya. Maknanya ada lagi beberapa tempat tapi tidak lengkap lah, tidak dengan panjang lebar. Sikit-sikit saja, ringkas-ringkas saja sesuai dengan tujuan dia lah. Nak cerita apa tu, tajuk apa. Di bawah bab-bab itu beliau mengambil sebahagian dan secebis saja daripada hadis ini untuk membuktikan kebenaran tajuk bab yang diadakannya. Itu cara dia lah. Seperti biasa Imam Bukhari buat begitu. Hadis-hadis lain pun begitu juga. Ada yang berpuluh-puluh kali dia sebut, ulang. Cumanya caranya dia ringkas-ringkas. Tetapi yang lengkap dia ada pada tempat-tempat tertentu. Imam Bukhari sebenarnya telah mengemukakan hadis ifki ini pada 18 tempat. Semuanya di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Lihat tempat-tempat berkenaan di bawah ini. Ini saya bagi. 18 tu ni cuba tengok. Inilah. Yang pertamanya Kitabul Hibah. Babu hibatil mar'ah li ghairi zawjiha wa idquha. Nombor hadis 2593 dan seterusnya ada semua ni. Tengok sinilah. Pada nombor 3, 7 dan 10, 3 tempat tu, daripada tempat-tempat yang tersebut itu, Imam Bukhari telah mengemukakan hadis ifki secara terperinci. 3 tempat. Kalau dalam senarai yang kita bagi ni, nombor 3, 7 dan 10. Itu yang detail. Babnya telah kita sebutkan tadi, iaitu Kitabul Syahadat, Kitabul Maghazi yang kedua, dan yang ketiganya Kitabul Tafsir. Di 3 tempat ni detail. Baik. Perkataan ifki dan seterusnya ni yang kita dah baca dah tadi, membuatkan mereka berdusta. Di sini kita ada satu lagi nota 592. Ni saya nak minta sesiapa lah baca. Ada sesiapa yang nak baca? Silakan. Silakan. Sesiapa nak baca? Saya nampak
Ni hari raya Cina hari ni. Kurang ni pelajar kita ni, macam mana ni? Akhi Roslan Jaafar. Macam mana ni nampak kurang ni? Sabit apa ada raya Cina ke apa, cuti ke apa ni? Susah juga nak belajar, nak konsisten ni, nak istiqamah ni. Susah juga. Sebab itulah ulama kata bukan hadis. Dia kata al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Seorang tu ada 1000 keramat lah yang kita duk kata keramat itu, keramat ini tu wali kan. Ada satu ni sifat ni, istiqamah lebih baik lagi daripada 1000 keramat. Itu kata-kata ulama lah. Kerana istiqamah ni penting untuk kita dapat ilmu. Yalah, tapi kita percayalah dengan sebab kesibukan masing-masing. Itulah adalah hal masing-masing. Sebab kelas kita ni kelas terbuka kan. Latar belakang peserta tu macam-macam. Kita pun fahamlah. Cumanya macam saya sebut tadilah. Kalau boleh jaga kelas itu sebaik mungkin, itu lebih baik untuk kamu semua. Sebagaimana saya pun tak kena kurban juga ni. Bukan kurban di pihak pelajar saja, saya pun kena kurban juga masa ni. Walaupun raya Cina ada cuti, boleh pergi mana-mana pun kita tak kira dah. Ni jadual kita. Raya Cina bukan raya kita. Macam mana Hafidh Ibnul Qayyim? Ini kan raya Cina, bukan raya kita. Tapi ialah kesempatan itu. Dia ambil kesempatan. Ialah. Saya nak mengingatkan saja. Imam Bukhari pun kemarin dah sebut dah. Susah belajar ni. Susah. Nak istiqamah tu payah. Nak istiqamah. Dah kalau terlepas susah lah nak dengar balik rakaman. Betul boleh dengar rakaman. Kita ada rakaman tapi kadang-kadang tak sama lah saya. Tak sama. Kalau hari ni boleh tanya terus. Boleh bincang terus. Kita boleh bincang terus. Ya, ada sesiapa nak baca? Silakan. Nota 592. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Fuad. Fuad daripada mana ni? Dari Kubang Krian. Daripada Kubang. Senegeri dengan saya ya. Silakan Fuad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maksud Bukhari mengemukakan semua ini ialah untuk mengisyaratkan kepada penggunaan perkataan berkenaan yang masyhur dalam bahasa Arab. Perkataan ifkuhum. Ya. Yang digunakan di dalam Al-Quran pada firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 28, itulah yang masyhur dalam penggunaan bahasa Arab. Lihat firman Allah yang dimaksudkan bersama terjemahannya di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Bermaksud jadi ifkuhum ni ini saya gariskan. Ifkuhum ni hadithul ifk. Jadi sama dengan ni lah dalam Quran pun ada sebut. Ni lughah bahasa yang masyhur di dalam bahasa Arab. Ya, teruskan. Bermaksud maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah yang lain dari Allah sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak, bahkan segala yang mereka sembah itu telah hilang lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan kepercayaan yang mereka telah ada-adakan dahulu. Al-Ahqaf ayat 28. Perkataan itu ada juga dibaca dengan afakahum dalam bentuk madhi sulasi mujarrad. Dan afakahum dalam bentuk madhi sulasi mazidin fihi. Atas bab taf'il. Tetapi kedua-duanya itu adalah bacaan yang syadz, iaitu ganjil.
Jadi seterusnya, oh panjang ya. Panjang. Habis dah ke habis ya? Tengok dulu. Kejap, saya rasa habis. 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 Di sini baru ada terjemahan ni. Cuba tengok muka surat 371. Ini baru ada terjemahannya. Dan di sini kita akan dapat satu pula nota. Saya minta saudara kita Fuad juga bacanya. Terlebih dahulu kita tengok terjemahan ini. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salih daripada Ibni Syihab, kata beliau, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyab, Alqamah bin Waqqas, Al-Laythi dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud meriwayatkan kepadaku daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ada nota pula, nota 593. Teruskan baca sini. Baik. Maksudnya hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada 4 orang gurunya, iaitu pertama Urwah bin Az-Zubair, yang kedua Sa'id bin Al-Musayyab, yang ketiga Alqamah bin Waqqas dan teruskan. Waqqas ya. Dan 4 Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Keempat-empat orang ini terbilang sebagai tabi'in yang agung. Kemasyhuran, ketokohan dan kehebatan mereka diakui semua orang. Imam Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini daripada mereka dan mereka pula meriwayatkannya secara langsung daripada Aisyah. Baik. Kemudian kita tengok pula nota 594. 594 ni di sini. Apa dia kata? Zuhri kata, masing-masing daripada mereka, ini Urwah bin Az-Zubair, Sa'id Musayyab, Alqamah bin Waqqas dan Alqamah bin Waqqas, Al-Laythi dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menceritakan kepadaku sebahagian daripada ceritanya. Jadi cerita yang dia kemukakan yang panjang ni bukan setiap orang daripadanya cerita, dia kata. Dia jelaskan. Tetapi ada yang cerita sebahagian, ada yang cerita sebahagian. Jadi beliaulah yang menggabungkan semuanya. Begitu. Sebahagian daripada ceritanya, ada antara mereka lebih hafal hadisnya daripada sebahagian yang lain. Ada yang lebih kemas ceritanya. Aku, Az-Zuhri, hafal hadis Aisyah itu daripada mereka. Tapi jangan ingat setiap orang daripada mereka itu lafaznya sama dan menyatakan semua sekali hadis yang panjang itu. Jangan ingat begitu ya. Di sini ada nota 594. Silakan baca. Teruskan. 594. Az-Zuhri menjelaskan lagi bahawa hadis yang aku kemukakan ini bukanlah semua sekali diriwayatkan oleh keempat orang tokoh tersebut. Malah sebahagian daripadanya diriwayatkan oleh salah seorang daripada mereka dan sebahagian yang lain pula diriwayatkan oleh yang lain. Tidak ada seorang pun daripada mereka meriwayatkannya sepenuhnya. Ada antara mereka menghafalnya lebih banyak daripada yang lain dan dia ingat dengan baik ketika menyampaikannya kepadaku. Di satu pihak, kedudukan dan kehebatan 4 tokoh tabi'in yang tersebut itu. Di satu pihak yang lain pula, pengakuan Imam Az-Zuhri bahawa masing-masing mereka ingat betul apa yang mereka sampaikan kepadanya. Az-Zuhri berkata, aku hafal dan ingat betul apa yang diriwayatkan oleh mereka daripada Aisyah dan kemudian menyampaikannya kepadaku. Walaupun ada di antara mereka lebih banyak ingat hadis Aisyah itu daripada yang lain, namun cerita sebahagian mereka menyokong dan membenarkan cerita sebahagian yang lain. Tidak ada percanggahan di antara riwayat mereka itu. Kesimpulannya ialah hadis ifki yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Az-Zuhri daripada 4 orang gurunya itu disusun oleh Az-Zuhri, kemudiannya berdasarkan riwayat setiap orang daripada mereka
yang tidak meriwayatkannya sepenuh, sebaliknya sebahagian-sebahagian sahaja daripadanya. Itu. Kemudian kita tengok di sini. Panjanglah ceritanya. Jadi isteri Nabi SAW, dia katanya ketika orang-orang yang menuduhku. Ifki itu mana tuduhan. Ifki, hadis tuduhan orang. Jadi tuduhan orang terhadap siapa? Terhadap Aisyah. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika orang-orang yang menuduhku berkata apa yang telah mereka katakan. Jadi ringkas ceritanya, mereka tuduh kata Aisyah ni telah melakukan perbuatan sundal dengan salah seorang sahabat Nabi setelah dia tertinggal di belakang pasukan tentera dalam satu rombongan tentera. Jadi dia tertinggal keseorangan di situ. Dalam hadis inilah kita baca nanti, dia sebut tiba-tiba Safwan bin Mu'attal, itu sahabat tu, tengok ada satu lembaga dalam gelap gitu, bayang-bayang, dia pun pergi dekat, dia tengok Aisyah. Dia pun bawa lah Aisyah balik. Jadi bawa tu macam-macam lah orang-orang munafik ni ada pada ketika itu di Madinah. Besar-besarkan cerita, tambah cerita. Padahal yang sebenarnya sekadar itu saja. Jadi sehingga mereka menuduh ada berlaku perbuatan sumbang di antara Safwan bin Mu'attal dan Sayyidatina Aisyah, itu katanya. Masing-masing daripada mereka menceritakan kepada kau, itu yang tadi. Hadis mereka saling membenarkan satu sama lain. Ini kita dah baca. Jadi kata mereka, Aisyah menceritakan apabila Rasulullah SAW hendak bermusafir, beliau akan membuat pengundian di antara isteri-isterinya. Jadi baik, di sini kita ada nota pula. 593. Sila baca, Fuad, tambah lagi. 593 yang mana? 593 ke? 595 kali. 595. Ni 595. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum membuat. Ya. Teruskan. 595 ya. Baik. Ya. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum membuat pengundian di antara isteri-isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya adalah seperti berikut. Pertama, para ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat tidak wajib ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pengundian itu. Kalaupun ia dilakukan oleh baginda, maka itu hanya untuk menjaga hati isteri-isterinya semata-mata. Jika Rasulullah membawa mana-mana isterinya tanpa pengundian, mungkin akan ada yang terasa hati dan tertanya-tanya, kenapa agaknya baginda tidak memilihku? Adakah aku telah melakukan apa-apa kesalahan sehingga baginda meninggalkan aku? Atau apakah ada padaku sesuatu kekurangan yang membuatkan Rasulullah SAW tidak mengutamakan aku? Dari kalangan Syafi'iyah, Imam Al-Ghazali adalah antara yang berpendapat demikian. Menurut Az-Zurqani, itulah juga pendapat pilihan kebanyakan ulama Malikiyah. Yang kedua, kebanyakan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat membuat pengundian di antara isteri-isteri itu wajib juga ke atas Rasulullah SAW seperti orang-orang lain. Rasulullah SAW telah melaksanakan apa yang wajib ke atasnya apabila membuat pengundian di antara isteri-isterinya untuk dibawa bersama dalam sesuatu perjalanan. Okey. Baik. Kita naik ke atas pula. Kata Aisyah, pernah beliau membuat pengundian di antara kami untuk keluar ke sesuatu peperangan yang dilancarkan olehnya. Jadi peperangan mana ni yang dimaksudkan? Kita ada nota 596. Baca, sila bacakan. Fuad lagi. Ya, baik. 596, berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dan At-Tabarani, peperangan ataupun ghazwah yang keluar nama Aisyah dalam pengundian di antara isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai baginda, yang disebut oleh Aisyah di sini
ialah Ghazwah Muraisi yang terkenal juga dengan nama Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Jadi Ghazwah Muraisi' ataupun Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Jadi sebelum ni sebenarnya Imam Bukhari telah pun buat apa ni tajuk Ghazwah Muraisi', Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Lepas tu jadi ada munasabah lah juga kalau dalam Ghazwah itu, sebab selepas cerita tentang Ghazwah itulah Imam Bukhari buat tajuk Hadithil Ifk ni. Baik. Kebetulan keluar namaku, kata Aisyah, maka akulah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berlaku setelah turunnya ayat hijab. Jadi saya nak minta orang lain pula lah baca, kita bergilir-gilir ya. Jangan seorang saja, takut penat. Peristiwa itu berlaku setelah turunnya ayat hijab. Daripada hadis ni kita tahu bahawa peristiwa tu, perjalanan itu berlaku selepas turunnya ayat hijab. Mana ayat hijab? Iaitu dalam surah Ahzab. Iaitu wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Di sini siapa pula nak baca ni? Silakan. Ni 597. Silakan, siapa nak baca? Kita bagi peluang. Kepada semua yang hadir nak baca boleh. Silakan. Siapa nak baca? Siapa ni? Qayyim. Silakan, teruskan. Qayyim. 5-9. Bilakah ayat hijab diturunkan? Berhubungan dengan masalah ini juga terdapat perbedaan pendapat ulama. Satu, menurut Al-Waqidi, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Katsir, ia diturunkan pada tahun ke-5 Hijrah. Ya. Yang kedua, Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati pula berpendapat ia diturunkan pada tahun 4 Hijrah. Hafiz Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim juga kelihatan cenderung kepadanya. Yang ketiga, Abu Ubaidah dan lain-lain pula berpendapat ia diturunkan pada tahun ke-3 Hijrah. Itu ada perbezaan pendapat lah di kalangan ulama tentang tahun diturunkan ayat hijab. Ikut mana-mana pun dia sebelum berlakunya perang Ahzab itu sendiri. Ataupun semasa ketika berlaku peperangan Ahzab itu sendiri, sebab masanya agak lama juga. Dalam masa itulah. Tapi tidak ada nampaknya yang menyebut tahun selepas itu lagi. Setakat tahun 5 sahaja. Baiklah. Kemudian kita pergi kepada 598. Aku diangkat, kata Aisyah, dan diturunkan di dalam sekedup. Iaitu Haudaj. 598. Sekedup ialah tempat duduk berupa rumah-rumahan kecil di atas belakang unta yang bertudung sepenuhnya. Itu sekedup namanya. Lepas tu panjang cerita ni kita bertemu pula. Aku keluar dari sekedup sebelum semua orang berangkat, lalu berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah selesai menunaikan hajatku, aku kembali menuju rombongan. Aku meraba dadaku. Ternyata kalungku yang terbuat daripada jaz'i zafar telah terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Usaha mencarinya telah mengambil masa agak lama. Jadi di sini ada 599 nota ni. Baca situ. Al-Qayyim, Ibnul Qayyim atau Al-Qayyim. Ibnul Qayyim ke atau Al-Qayyim namanya? Silakan baca ini pula. Sambung lagi. Sini. 599 saya tak dengar. Ya,
Silakan. Jaz'i berarti batu permata atau aqiq. Zofar pula nama satu kawasan di Yaman. Oleh karena batu itu datangnya dari Zofar, maka dikatakan Jaz'i Zofar. Menurut apa yang dinukilkan oleh Ibnu Tin, nilainya ialah 12 dirham. Dalam sesetengah nuskhah Sahih Bukhari, tempat Zafar itu terletak perkataan Azfar. Azfar adalah kata jamak bagi perkataan zufar. Ia adalah sejenis kayu yang wangi baunya. Dan pada kayu itu diperbuat biji-biji dalam berbagai bentuk untuk dijadikan sebagai permata cincin atau kalung. Itu tentang Jaz'i Zafar, kalung tu. Namanya disebut sebagai Jaz'i Zafar 599. Telah terjatuh. Jadi Aisyah pun kata dia pergi carilah. Jadi orang yang bawa dia tu terus bawa, menyangka dia, dalam keadaan menyangka dia berada dalam sekedup itu. Lepas tu dia sebut memang masa itu para wanita berbadan ringan. Jadi nak cerita dia lah, patutlah tak perasan bila angkat tu bahawa dia tidak ada di dalam tu. Kerana perempuan di zaman itu pada masa itu ringan, tidak gemuk, dan mereka tidak begitu berisi. Mereka hanya makan sedikit sahaja makanan. Apa sebab mereka tu tak gemuk? Sebab mereka makan sedikit sahaja makanan. Jadi panjanglah cerita ni dia terus cerita ni. Cerita itu jelas, tak ada perkara yang sulit untuk difahami, maka dirasakan tidak perlulah dibuat nota di situ. Akhirnya setelah semua pergi, ada seorang lagi sahabat yang ditugaskan berjalan di belakang untuk melihat apa-apalah yang tertinggal oleh rombongan yang telah pergi sebelumnya. Tiba-tiba dia nampak ada satu lembaga. Ni kata Aisyah ni cerita Aisyah. Safwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani datang menyusuli dari belakang pasukan tentera. Setelah menghampiri tempatku, dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Jadi dia kenal aku. Bila dia tengok, dia perasan aku, dia mengucapkan istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia mengenaliku, aku terus menutup mukaku dengan jilbabku. Demi Allah, dan seterusnya. Panjang ni ceritanya. Jadi ringkas cerita, dia pun bawa lah Aisyah naik ke atas untanya, bawa balik lah. Bawa balik. Di sini kita ada nota 600. Nota ke 600 di sini. Jadi perkataan mughirin boleh digunakan daripada bab if'al, mughirin, atau bab taf'il, muwaghirin. Boleh juga macam begitu. Maksud kedua-duanya sama, iaitu dakhilina fi waqti zahira. Jadi telah masuk dalam waktu tengah hari yang panas. Waghraq berarti tengah hari. Jadi bila sampai tu, dia bawa balik sampai tu tengah hari besok. Baru sampai. Barulah mereka semua bertemu di situ. Jadi cerita panjang ni sini. Panjang. Ceritanya tidak rumit. Jelas, kalau dibaca sendiri pun boleh faham. Aisyah kata, maka binasalah orang yang binasa. Dan orang yang berperanan besar dalam menyebarkan berita bohong. Dalam menyebarkan berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Urwah, dikhabarkan kepadaku bahawa berita bohong itu diperkata dan dibicarakan di hadapan Abdullah bin Ubay, dan dia pula membenarkannya, mendengarnya dengan penuh minat dan menyampaikannya kepada orang-orang lain sambil membumbuinya. Jadi dia bumbu asam garamnya, jadi nampak menariklah. Dengar tu sedaplah dengar. Urwah juga berkata tidak disebutkan orang-orang yang juga terlibat dalam
penyebaran berita bohong itu selain Hassan bin Thabit, Mistah bin Uthathah dan Hamnah binti Jahshin. Di samping beberapa orang lagi. Jadi tak ramai yang terlibat tu maksudnya. Aku tidak tahu tentang mereka, melainkan mereka adalah sekelompok orang. Dengan tepat Aisyah kata, aku tak tahulah yang lagi-lagi tu. Tetapi sekelompok lah yang disebutkan usbah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Usbah. Dan yang paling berperanan di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikenali sebagai kepala munafik di Madinah pada di zaman Nabi SAW. Jadi Urwah, cerita lagi. Urwah ni salah seorang perawi yang 4 tadilah. Jadi ini disebutkan secara khusus. Ini yang disebutkan oleh Urwah sahaja, bukan orang lain. Urwah juga berkata Aisyah tidak suka Hassan bin Thabit. Sahabat Nabi itu dicela di hadapannya. Katanya Hassan adalah seorang yang pernah bersyair. Bermaksud sesungguhnya ayahku dan ayahnya, yakni ayah bagi ayahku serta kehormatanku merupakan perisai bagi kehormatan Muhammad daripada serangan dan cercaan kalian. Itu. Jadi Aisyah kata, jangan kata apa-apalah, walaupun dia bersalah lah juga kiranya sebab dia terlibat dalam penyebaran cerita tu juga. Ataupun dia terpengaruh mula-mula tu, lepas tu dia pun bawa mulut kepada orang lain. Tetapi Aisyah kalau dicerca, dicela Hassan di hadapannya, dia tak suka. Dia tegur, jangan kata apa-apa kepada dia. Ini cerita kemudian pula lah. Jadi cerita dia setelah sampai ke Madinah tu dia jatuh sakit selama 1 bulan. Jadi orang-orang yang sibuk dengan berita bohong yang disebarkan oleh tukang-tukang fitnah. Jadi sibuklah. Aku sama sekali tidak menyedari. Dia tak tahu pun semua itu. Dan seterusnya panjang lagi ni. Bacalah sendiri. Saya nak pilih-pilih tempat yang hanya ada nota sahaja. Jadi panjang ni, panjang ceritanya. Dan kita akan ulang balik pula perbincangan tentang hadis ini kemudian. Jadi bila Aisyah tu dapat tahu, dia kata, aku pun mengucapkan subhanallah. Apakah orang-orang memang telah memperkatakan perkara ini sampai begitu sekali? Aisyah berkata, maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi hari dengan penuh linangan air mata. Aku tidak dapat tidur langsung. Hingga pagi hari aku masih menangis. Tu sedihnya bila dia dapat tahu cerita tu. Lepas tu Aisyah cerita lagi. Dia kata Rasulullah SAW panggil Ali bin Abi Talib dan Usama bin Zaid. Ketika wahyu belum turun, beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan mereka tentang rencana untuk berpisah dengan isterinya. Sampai ke peringkat itu Nabi SAW betul-betul terganggu fikirannya dan buat serabutlah. Jadi sehingga dia macam ada rancangan untuk nak cerai sampai ke peringkat itu. Tapi dia bertanya dulu orang itu dan orang ini. Jadi Aisyah kata Usama menyatakan apa yang diketahuinya berupa kebersihan isteri beliau, isteri Nabi ni orang bagus. Kata Usama, tak ada apa perkara yang tak baik. Kata Usama, janganlah diceraikan isterimu. Kami tidak mengetahui tentangnya melainkan hanya kebaikan. Sedangkan Ali bin Abi Talib pula berkata, wahai Rasulullah, Allah tidak pernah menyusahkanmu. Masih ramai lagi wanita selainnya. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya. Dia akan bercakap benar denganmu. Jadi walau bagaimanapun, tanyalah orang yang dekat dengan dia, iaitu sahaya wanitanya. Tanya dia lah. Maka Rasulullah SAW pun panggillah Barirah. Barirah itulah yang disebutkan sebagai sahaya perempuan Aisyah di sini. Dan bersabda, wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?
Barirah menjawab, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, aku tidak pernah melihat sesuatu yang meragukan padanya. Cuma dia masih sangat muda. Pernah dia tertidur sehingga mengabaikan adunan keluarganya. Lalu datang binatang ternakan memakan adunan itu. Oh, jadi maknanya dia ni terlalu budak lah. Kosong fikiran dia tu, tak ada benda-benda yang tak baik lah kira-kiranya. Jadi dia pun macam tak senang hati jugalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceraikan isterinya yang bernama Aisyah itu. Di sini kita ada nota pula 601. Boleh lagi baca? Saudara kita dari Indonesia, apa nama sebenarnya? Samarinda, Indonesia. Saudara ni nama apa? Nama saudara sendiri. Ibnul Qayyim, Ustaz. Oh, nama Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim, Maula. Ibnul Qayyim ya? Ya. Ibnul Qayyim bin Muhammad Yahya. Bin Muhammad Yahya. Ya, alhamdulillah. Jadi boleh terus baca lagi? Silakan. Ya. Teruskan. Nota 601. Di sini timbul satu kemuskilan. Bagaimana boleh Nabi SAW bertanya Barirah tentang Aisyah pada ketika itu, sedangkan dia masih seorang hamba abdi bagi orang lain. Bagaimana dia akan berkhidmat kepada Aisyah sehingga tahu urusan dapur di rumah Aisyah, sedangkan dia masih milik orang lain. Peristiwa ifki ini berlaku paling lewat pada tahun ke-6 Hijrah. Barirah pula baru dibeli berdasarkan setengah riwayat atau ditebus berdasarkan riwayat yang lain oleh Aisyah, lalu dimerdekakan selepas pembukaan Mekah oleh beliau. Oleh beliau itu maksudnya oleh Nabi lah. Bukan Mekah, oleh Nabi SAW. Begitu. Teruskan. Antara bukti Barirah baru dimerdekakan selepas pembukaan Mekah ialah setelah dimerdekakan, Barirah mendapat hak khiyar itq, yaitu hak memilih suami yang dikawini semasa sama-sama hamba. Sama ada mahu terus bersamanya atau tidak. Barirah tidak memilih suaminya yang bernama Mughis, karena Mughis merayau-rayau di segenap jalan. Kerananya ini ringkas ini saya tak terbaiki. Karenanya Mughis merayau-rayau di segenap jalan dan lorong di Madinah sambil menangis. Walaupun Mughis merayu kepada Barirah agar tidak memilih untuk berpisah dengannya, Barirah tetap mau berpisah. Melihat keadaan yang penuh hibah itu, Rasulullah SAW berkata kepada pakciknya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lihat betapa sayangnya Mughis kepada Barirah dan betapa bencinya pula Barirah kepadanya. Abbas baru berpindah ke Madinah selepas pembukaan Mekah. Ini membuktikan Barirah memang baru dimerdekakan oleh Aisyah selepas pembukaan Mekah. Jadi apa artinya Nabi SAW bertanya pendapat beliau tentang Aisyah berhubung dengan peristiwa yang telah berlaku kepadanya pada tahun ke-6 Hijrah paling lewat pun. Teruskan. Melihat kepada kenyataan inilah Ibnul Qayyim berpendapat nama Barirah yang tersebut di dalam riwayat ini adalah akibat waham perawi. Zarkasi juga menyokong pendapat Ibnul Qayyim itu. Ya. Jadi mereka mempertikaikan nama Barirah ni tak tepat di dalam hadis ini. Tak tepat. Sepatutnya orang lain. Sebab Barirah tu tak masuklah dalam cerita tadi tu. Sebab masa tu dia masih lagi hamba orang lain. Macam mana dia pergi berkhidmat dengan Aisyah? Itu tak masuk akal mereka. Sebab itu mereka cuba mengatakan begitu. Seterusnya 602. Terus bacakan.
maksud Barirah menceritakan begitu tentang Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah untuk membersihkan nama baik Aisyah yang coba dicemarkan oleh golongan pemfitnah. Mana mungkin Aisyah yang masih terlalu mentah dan lurus itu akan melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Itu maksudnya. Dia kata begitu. Kemudian kita pilih-pilih ya. Kita pilih-pilih. Lepas tu macam-macam lah seperti yang disebut sini, kita ringkas-ringkas saja. Aisyah berkata, maka Sa'ad bin Mu'az, saudara Bani Abdul Ashhal, berdiri seraya berkata, aku wahai Rasulullah, aku akan membantumu. Bila Nabi kata, siapakah yang akan membantuku? Begini. Bila Nabi berkhutbah, wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat membantuku dalam menghadapi orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku? Jadi sebagai menjawabnya, Sa'ad bin Mu'adz kata, aku wahai Rasulullah, aku akan membantumu. Dia jawab itu. 603. Silakan Ibnul Qayyim baca lagi. Teruskan. Mana Ibnul Qayyim? Ya, saya. Teruskan. 603. Ya. Munculnya nama Sa'ad bin Mu'az di sini menimbulkan satu kemusyrikan yang lain pula, yaitu bagaimana beliau boleh ada semasa peristiwa ifki ini berlaku, sedangkan peristiwa ifki berlaku dalam Ghazwah Bani Al-Mustaliq atau Ghazwah Muraisi pada tahun ke-6 Hijrah. Beliau pula telah pun meninggal dunia selepas Ghazwah Bani Quraizah. Bukankah Ghazwah Bani Quraizah telah berlaku pada tahun ke-4 atau paling lewat pun pada tahun ke-5 Hijrah? Itu soalan juga, kemuskilan juga di situ. Jadi semua ini nanti kita akan bincang lagi dengan panjang lebar tentang hadis ini. Cuma sekarang ni saya nak sepintas lalu saja, pilih-pilih saja. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, kata dia, aku akan memenggal lehernya. Sebab dia dari Sa'ad bin Mu'az tadi daripada suku Aus. Dan seandainya dia dari kalangan saudara-saudara kami suku Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami. Pasti kami akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Jadi kamu nak macam mana? Kami akan laksanakan. Aisyah melanjutkan, lalu berdirilah seorang laki-laki dari suku Khazraj. Ibu Hassan adalah anak pakciknya. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, ketua suku Khazraj. Dia bangun. Bila dia dengar Sa'ad bin Mu'az kata begitu, dia pun bangun. Ini Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad juga namanya. Bin Ubadah. Dia pun bangun. Jadi macam berbalas cakap pula di situ. Macam berkelahi pula di situ. Aisyah melanjutkan, dia adalah seorang yang baik, namun hari itu terbawa oleh semangat kesukuan, sehingga dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, dusta kamu, demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu tentu tidak akan mahu dia dibunuh. Jadi dia kata begitu. Jadi macam berbalas-balas cakaplah di sini. Dah jadi panas. Kemudian Usaid bin Hudayr, anak pakcik Sa'ad bin Mu'az, berdiri di sebelah sana pula. Seraya berkata, justru kamu yang dusta. Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu telah menjadi seorang munafik kerana membela orang-orang munafik. Dah jadi panas suasana itu. Lepas tu dia sebutlah jadi panas seterusnya, sehingga mereka mahu saling membunuh. Padahal Rasulullah SAW masih berdiri di atas mimbar. Rasulullah SAW terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam
dan baginda pun diam. Itu ceritanya. Jadi Aisyah berkata, dia cerita lagi, dia tu sedih lah, menangis tak berhenti-henti. Sehingga aku menyangka tangisan akan membuatkan hatiku pecah. Sampai begitu sekali. Jadi dalam keadaan begitu, ringkas ceritanya, Rasulullah pun akhirnya pergi, lalu membaca syahadat dan duduk, kemudian bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini, dan dia sebutlah di situ, sebut di situ. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan kata-katanya itu, air mataku terus kering, kata Aisyah, terus berhenti menangis sehingga tidak tersisa setitis pun. Lalu aku katakan kepada ayahku, belalah aku terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diriku. Ayahku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bertemu dengan nota pula 604. Kalau boleh orang lain pula lah baca, ya. Siapa ni nak baca pula? Di antara peserta kita, siapa nak baca? Silakan. Sambung. Orang lain pula? Silakan. Saya cuba mana? Siapa ni? Izzuddin. Arsyad. Izzuddin. Siapa Arsyad ke? Saya mana? Izzuddin. Izzuddin. Silakan baca. Jelas tak? Dengar tak? Ni. 604. Sifat benar as-sidqu telah mendarah daging di dalam jiwa Abu Bakar sebegitu rupa, sehingga beliau tetap tidak membela anaknya walaupun dalam keadaan hati anaknya telah hancur luluh. Sebabnya ialah beliau tidak mengetahui perkara sebenar. Kemudian setelah Allah sendiri melalui firman-Nya membersihkan Aisyah daripada segala tuduhan dan tomahan yang dilemparkan terhadapnya, Aisyah berkata kepada ayahnya, Abu Bakar, kenapa ayah tidak membelaku sebelum ini? Maka ketika itu Abu Bakar menjawab dengan katanya, ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tukilluni in qultu ma la a'lam. Bermaksud, langit mana akan menaungiku dan bumi mana akan menanggungku jika aku berkata apa yang aku tidak tahu. Itu kata Abu Bakar, ini sikap dia, ya. Seterusnya ini panjang lagi. Lalu aku berkata kepada ibuku, belalah aku terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang diriku. Ibuku pun menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah, ceritanya panjang. Boleh baca sendiri. Kita nak pilih-pilih saja. Jadi akhirnya Aisyah pun kata nak buat apa dah, tak ada pilihan lain selain daripada bersabar sajalah. Seperti kata ayah Yusuf, dia pun baca ayat ni lah. Baca ayat ni. Setelah itu aku pergi ke tempat tidur lalu berbaring di atas tilamku. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian sila baca sendirilah. Ya. Seterusnya, setelah selesai, jadi Nabi pun dapat wahyu, baru dapat wahyu pada ketika itu. Setelah menerima wahyu, beliau tersenyum, mukanya berseri-seri. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, wahai Aisyah,
sesungguhnya Allah telah membersihkan dirimu. Aisyah berkata, maka ibuku berkata kepadaku, bangkitlah dan pergilah menemuinya. Aku pula berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapa pun selain Allah Azza wa Jalla. Ni di sini kita ada nota pula 605. Sila Izzuddin teruskan membaca. Ada dua sebab mungkin telah mendorong Aisyah bersumpah dan berkata begini. Pertama, jiwa Aisyah pada ketika itu hanya tertumpu kepada Allah semata-mata. Beliau tidak nampak yang lain selain Allah sebagai tempat pergantungan. Sebaik sahaja datang keputusan daripada Allah berupa Al-Quran yang membersihkan dirinya daripada tuduhan, teruslah dia terlupa sejenak kepada segala yang lain selain Allah, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Terasa sekali kepadanya bahawa Allah jualah yang layak dipuji. Kedua, sifat manja yang terpendam di dalam jiwanya sebagai seorang wanita terselah pada ketika itu. Walaupun sayangnya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbelah bahagi, namun kata-kata seperti itu telah terkeluar dari mulutnya sebagai merajuk. Bagaimana Aisyah akan memuji Allah sahaja tanpa memuji juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah wahyu dari Allah itu disampaikan kepada Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga? Jadi itu. Baik. Seterusnya Rasulullah sallallahu Aisyah kata Rasulullah pernah bertanya kepada Zainab binti Jahshin tentangku. Ini madu Aisyah lah. Kata beliau kepada Zainab, apakah yang kau tahu atau apa pandanganmu tentang Aisyah? Jawab Zainab, wahai Rasulullah, aku memelihara pendengaran dan penglihatanku, yakni daripada perkara yang keji. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan jua. Jadi kata Aisyah lagi, padahal dialah yang menyayangiku dari kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memeliharanya dengan sebab sifat waraknya. Sementara saudara perempuannya Hamnah pula beria-ia membelanya. Ini untuk mengurangkan aku dan melebihkan Zainab di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah dia, yakni Zainab di kalangan Hamnah di kalangan orang-orang yang binasa. Sebab dia pun jadi terlibat sama juga. Hamnah binti Jahshin. Lepas tu Ibnu Syihab kata inilah yang sampai kepadaku daripada hadis mereka. Kemudian Ibnu Syihab kata Aisyah, kemudian Urwah berkata, kata Aisyah, demi Allah, sesungguhnya laki-laki yang difitnah orang itu berkata bila dia dengar orang duduk fitnah, subhanallah, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak pernah aku menyelak kain mana-mana perempuan sekalipun. Jadi bagaimana aku ni dituduh pula melakukan perkara yang tidak baik dengan Aisyah, sedangkan aku tak pernah menyelak kain mana-mana perempuan pun. Jadi kata Aisyah lagi, dia kemudiannya terbunuh di jalan Allah. Itu Safwan bin Mu'attal tu orang baik, orangnya ikhlas kerana agama, dan dia terbunuh di jalan Allah, mana mati syahid kemudiannya. Jadi boleh orang tuduh dia begitu. Ni 606 nota ni. Sila baca lagi, Izzuddin sambung. Nama laki-laki yang kata Aisyah difitnah orang itu ialah Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani yang telah tersebut sebelum ini. Di sini timbul satu lagi kemusykilan, iaitu berdasarkan riwayat Abu Sa'ad Al-Khudri yang dikemukakan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, At-Tahawi dan Al-Hakim. Isteri Safwan pernah mengadu hal kepada Nabi SAW tentang perketi buruk suaminya. Katanya, bila saya bersembahyang, dia memukul saya. Bila saya berpuasa, dia memaksa saya berbuka.
dan dia sendiri selalu bersembahyang fajar subuh selepas terbit matahari. Maka Rasulullah SAW memanggil Safwan dan bertanya beliau tentang pengaduan isterinya itu. Dalam membela dirinya, Safwan menjelaskan sebab-sebab kenapa dia melakukan begitu kepada baginda. Teruskan. Berdasarkan riwayat ini, Safwan mempunyai isteri. Jadi bagaimana beliau boleh berkata, Subhanallah, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak pernah aku menyelak kain mana-mana perempuan sekalipun. Bukankah kenyataan ini kelihatan bercanggah dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tersebut? Para ulama hadis telah memberikan beberapa jawapan untuk merungkai kemusykilan ini, iaitu pertama, Abu Bakar Al-Bazzaz berkata, riwayat Abu Sa'id itu mungkar kerana Al-Amashi telah meriwayatkan secara Al-Amash telah meriwayatkannya secara an-anah daripada Abu Saleh. Sedangkan beliau, Amash, seorang perawi mudallis. Riwayat seseorang ini ringkas ni masih riwayat, tak terbaiki. Riwayat seseorang mudallis tidak akan diterima walaupun dia seorang perawi yang hebat seperti Al-Amash. Selagi tidak ada keterangan yang jelas menunjukkan dia telah mendengarnya. Hafiz Ibn Hajar mengomentari pandangan Abu Bakar Al-Bazzaz itu dengan berkata, di dalam riwayat Ibnu Sa'ad di tempat An Abi Saleh daripada Abi Saleh itu tersebut Sami'tu Aba Saleh, yakni aku telah mendengar Abu Saleh. Ini menunjukkan adanya keterangan daripada Al-Amash melalui saluran riwayat yang lain bahawa beliau memang telah mendengarnya daripada Abu Saleh. Dengan itu, illah tadlis perawi sudah tiada lagi. Dan kata Abu Bakar Al-Bazzaz bahawa hadis ini mungkar, tidak boleh diterima lagi. Kedua, Al-Qurtubi berkata, maksud kata-kata Safwan itu ialah aku tidak pernah menyelak kain mana-mana perempuan sekalipun secara haram. Beliau tidak maksudkan secara halal, juga tidak pernah. Jawapan oleh Al-Qurtubi ini bagaimanapun tergugat apabila Abu Awanah meriwayatkannya dengan lafaz wallahi ma asabtu imra'atan qattu halalan wala haraman. Bermaksud, demi Allah, tidak pernah aku melakukan begitu terhadap mana-mana wanita sama ada secara halal maupun secara haram. Teruskan. Ketiga, Imam Baihaqi berkata, apa yang tersebut di dalam hadis Sahih Bukhari ini adalah tentang penafian Safwan sebelum berkahwin. Dan apa yang tersebut di dalam hadis Abu Daud dan lain-lain itu pula adalah selepas beliau berkahwin. Jadi tidak ada pertentangan di antara dua hadis tersebut. Itulah. Jadi setakat ini saya rasa itulah. Kata Aisyah lagi, dia kemudiannya terbunuh di jalan Allah. Jadi itulah akhirnya keadaan Safwan bin Mu'attal yang dituduh telah melakukan perbuatan sumbang dengan Aisyah. Dia sebenarnya orang yang baik. Itulah berakhir situ ceritanya. Dan insya-Allah jadi untuk hari ini kita baca dengan serba ringkas untuk menghabiskan sepintas lalu dahulu dengan serba sedikit komentar dan nota. Mudah-mudahan telah dapat satu gambaran umum terlebih dahulu. Dan selepas ini nanti akan datang dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan lagi tentang hadis ini dengan lebih detail, jadi alhamdulillah kita telah menghabiskan bincang tentang hadis ini secara sepintas lalu tadi. Jadi saya rasa hanya setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan seterusnya kita seperti mana biasa ada ruang, ada peluang untuk berbincang
dan untuk bertukar-tukar fikiran selepas selesai 2 kuliah. Jadi boleh kita bincang ataupun soal mana yang dapat saya jawab, insya-Allah saya jawab dalam masa ini. Untuk kedua-dua kuliah tadi. Silakan. Silakan. Kuliah Tirmizi tadi dan juga kuliah Bukhari yang sepintas lalu tadi. Ya, silakan. Siapa? Saya Afif bin Kamran. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya, mana? Ya, siapa? Tak dengar, tak dengar. Arsyad mana? Oh ya, Arsyad. Sihat ke Arsyad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Saya nak banyak Maulana. Putus-putuslah, saya tak berapa jelas. Kalau boleh jelas sikit macam mana? Itulah. Okey, dah okey. Boleh. Sekarang boleh. Silakan. Sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Maulana lah. Sebab betul-betul hari ni saya rasa macam kata berjejak sungguh lah hadis ni. Yang Tirmizi tu. Oh ya, alhamdulillah. Itu banyak lagi perbincangan yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung. Saya jadi nampak selama ni tak pernah saya nampak macam ni lah. Jadi saya nak tanya Maulana, macam mana kalau para ustaz yang mengajar hukum-hukum macam ni sepatutnya kena buka minda, maknanya kena bawa sekali lah hujah-hujah yang lain tu, sebab bagi nampak sangat keluasan dia tu. Sebab bagi saya yang selalu keluar masuk hospital ni, saya rasa ni memang perlu sangat-sangat lah saya kena tahu. Jadi macam mana itu pencerahan Maulana, itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagi saya tidak meluasnya pengajaran seperti itu kerana tidak meluasnya pengajaran hadis. Kalau ada pengajian hadis yang betul, yang baik, insya-Allah benda-benda ni akan terdedah. Dengan sendirinya akan meluas, diketahui oleh umum. Tetapi oleh kerana ada pihak-pihak yang tak senang, selalu duduk canang, duduk sebut Syafi'i saja, jadi buntulah fikiran, jadi sempitlah fikiran orang ramai ni. Bagi saya kesian. Kesian. Orang ramai ni bagi saya lah, masyarakat awam ni, betul dia tak boleh baca kitab, dia tak boleh kaji sendiri. Tetapi kalau dicerita, mereka orang-orang yang cerdik. Latar belakangnya ada pengajian tinggi, ramai daripada kita ni. Sekarang nak cari orang yang buta huruf hampir-hampir tak ada, mereka boleh faham. Tetapi tidak didedahkan. Mungkin juga kalangan ustaz-ustaz kita tu dia tidak terdedah, dia tu sendiri tidak mendapat pendedahan seperti ini. Jadi macam mana dia nak cerita? Dia nampak dunia dia tu sudah luas dah. Sebenarnya masih sempit lagi. Banyak lagi yang perlu dipelajari. Itulah saya dah sebut dah sebelum ni, kadang-kadang ustaz tu jadi betul di peringkat awal tu dia bagus dah, Allah SWT pilih dia belajar agama. Tetapi kadang-kadang dengan ada sikap pasif dia tu, dia berasa cukup dah dan dia tak belajar dah. Cukup yang dulu. Itu jadi rugi. Ini menyebabkan orang lain yang tidak ada latar belakang seperti dia kemudiannya berada di depan dia lagi. Jadi saya bimbang. Dengan sebab itu suka sangat saya kalau boleh ustaz-ustaz tu belajar lagi. Belajar ni macam Imam Bukhari sebut kemarin, jangan berhenti. Jangan setelah kita jadi ketua, kita jadi ustaz dan sebagainya, kita dah nak berhenti. Ilmu ni tak habis. Luas. Jadi kalau belajar insya-Allah dapat tahu. Kadang-kadang yang menjadi susah benda ni orang-orang yang belajar jugalah. Orang yang belajar kalau kita kata tak habislah, dia belajar satu saja. Dia belajar juga, dia belajar satu saja. Jadi dia akan timbul masalah lah kalau macam tu. Kalau tidak,
belajar dengan secara terbuka macam kita bincang ni, insya-Allah dia tidak akan jadi begitu. Dan masyarakat pun jadi mudah sebenarnya. Jadi mudah, senang. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Lana. Ya, siapa ni? Dengar ke suara saya? Tak dengar. Dengar ke suara? Ya. Sekarang boleh. Siapa ni? Afif. Afif Rusdi. Kalau boleh kuat sikit suara sebab bunyi slow. Tak dengar ke? Dengar. Boleh. Teruskan. Saya nak tanya pasal apa ni kata-kata Abu Bakar tadi lah. Dia kata ay sama tudhilluni wa ay ardin tuqilluni in qultu ma la a'lam. Maulana ambil mana daripada apa ni kata-kata ni? Sebab kata tu sedap. Cuma nak tahu rujuknya. Dalam syarah-syarah hadis ada sebut. Kalau kita baca syarah hadis ni, saya pun tak ingat rujukan banyak. Kan? Kalau pasal ni peringkat nota kan. Kalau kita dah buat macam buku yang sudah dicetak tu, saya akan bagi semua rujukan. Jadi sekarang ni saya tak bagi, dan benda tu dibaca semasa saya tulis cepat-cepat itu. Saya tak bubuhlah nota tu lagi, rujukan tu lagi. InsyaAllah kalau nak dengan lebih tepat saya bagi kemudian. Tapi ini memang ada dalam syarah-syarah hadis ini. Yang mana satu buku dalam banyak-banyak yang saya baca tu, itu saya tak ingat, nanti saya bagi tahu kemudian insyaAllah. Kalau nak lah, insyaAllah. Tapi memang kata-kata itu memang maklum, kata-kata Abu Bakar dalam kitab mana-mana pun disebut gitu. Dia kata dalam peristiwa ini, itu pun ada dalam salah satu rujukan yang saya bagilah insyaAllah. Kalau nak saya boleh beritahu kemudian insyaAllah. Ada lagi yang lain? Silakan. Nak bagi pandangan atau apa? Cadangan boleh. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa? Cik Kamal. Ya, saya daripada Ipoh, Perak. Daripada Perak. Ya, silakan. Ada saya dalam satu grup tu dan dia selalu macam kata dia suka bawa hadis-hadis yang tak berapa sahih ni. Jadi dalam sehari dua ni kita akan masuk bulan Rejab. Dan dia udah mula bawa keluar lah yang hadis-hadis tentang kelebihan bulan Rejab dan doa itu ini. Jadi macam kalau saya boleh lari sikit tajuk ni, nak dapatkan kepastian apa tak ada yang sahih kan tentang kelebihan bulan Rejab ni. Ya. Selain daripada dia bulan haram. Ya. Jadi saja kalau boleh saya dapat kepastian daripada Maulana lah. Ya. Betul itu. Saya rasa Encik Kamal dah ada buku yang saya tulis tu, 99 Usul. Jilid 1. Dalam tu saya dah bincang panjang tu. Kalau boleh dia ustaz tu bacalah, bagi dekat dia baca macam mana. Yang buku tu saya belum dapat beli lagi. Oh, belum lagi. Saya ingat dah. Dalam tu dah bincang panjang tentang soalan tadi. Kalau boleh mungkin kalau Cik Kamal sendiri cerita mungkin dia tak berapa yakin kan. Kalau Cik Kamal tunjuk ni, saya dah dapat buku ni, ada buku ni ustaz kita yang tulis, salah seorang daripada kita, cuba baca. Boleh mungkin kalau dia nak terbuka fikiran, mungkin mudah-mudahan. Pasal banyak lagi tengok grup-grup lain yang apa, dan dia quote daripada ustaz itu, ustaz ini yang kena baca doa ini lebih-lebih lagi pada permulaan bulan Rejab ni lah. Ya, betul. Jadi apalah kalau Ustaz Maulana kata macam tu, saya akan insyaAllah ada dapatkan yang buku tu. Ya. Saya cuba akan
bagi tahu dia orang lah. Ya. Dalam tu dah panjang dah bincang. Dengan panjang lebar saya dah bincang di situ. Tengok situ lah. Syukran Maulana. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ni? Saya Hashimah dari Pulau Pinang. Ya. Nak tanya hak tadi yang pasal wuduk tu, kalau hak yang bersentuh tu kan, yang hak Maulana bagi tu, boleh tak kita buat kesimpulan yang hujah yang tak batal tu lebih kuat? Ataupun kita tetap kata dia masalah khilaf? Khilaf tu tentu khilaf. Cuma kalau bagi saya lah, yang tu lebih kuat. Khilaf tu tetap kena terima. Memang ada khilaf. Kita kena hormat. Cuma bagi saya, dan saya rasa kalau pembaca ni cuba baca, akan berasa macam mana. Kuat ke tidak kuat? Hujah orang yang mengatakan tak batal itu. Lepas tu pilih sendiri lah. Begitulah. Dari segi khilaf tu memang khilaf. Tak nafi. Kita kena hormat. Orang yang kata batal pun, ya, dia saudara kita. Imam-imam kita juga. Tokoh-tokoh kita juga. Mereka telah memilih yang itu. Orang nak pilih macam itu pun terpulang kepada masing-masing. Gitu je lah. Ya. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdul Basir ni. Ya, Subang. Subang. Saya nak tanya tentang wuduk ni yang batal tak batal ni. Setengah ustaz mutawif ni bila pergi ke Al-Haramain ni, dua tanah haram ni, dia mengatakan kita guna di Madinah ni batal, di Mekah tak batal. Boleh ke pakai macam ni ke Maulana? Terpulang masing-masing. Terpulang lah. Itu pilihan dia. Boleh nak pilih begitu. Tapi bagi saya tak perlu. Sebab kita boleh pakai yang ni. Jelas. Sepatutnya bila kita belajar kan kita yakin lah. Kalau macam saya lah, saya memang yakin begitu. Tak perlu di sini batal, di sini tak batal, susah macam tu. Nampak kita ikut-ikut lah. Dari segi hujah kita dah bagi. Di pihak itu, di pihak ini pun dah bagi. Kemudian nilailah sendiri, pilihlah yang mana-mana pun tak jadi masalah. Adakah dia termasuk perkara yang dipanggil talfik? Bagi orang yang mengatakan tak boleh talfik, tak ada masalah lah. Bagaimana dia nak buat begitu pula? Itu satu masalah lain pula. Tapi kalau bagi saya dan ramai lagi orang-orang lain pun mengatakan talfik tak jadi masalah pun, tak apa. Tapi kepada orang yang biasa je dia kata tak boleh ni, batal ni, dia pun keras sangat masalah talfik. Jadi itu pula timbul masalah kepada dia. Itu akan timbul macam-macam masalah lah. Ya. Gitu. Silakan, ada lagi? Kita masih ada masa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ini siapa? Nama saya Rahmat Maulana, saya daripada balik pulau. Daripada mana? Pulau Pinang Maulana. Oh, Pulau Pinang. Ya, silakan. Nak minta pertanyaan tapi luar tajuk sikit ni. Ya. Boleh Maulana? Ya, sebaiknya kalau berkenaan dengan yang kita bincang lah. Okey. Tapi kalau dah tak ada dah yang nak tanya tentang yang kita bincang, boleh saja insya-Allah. Saya dah nampak macam tak ada tu kalau saya nak masuk. Ya. Maulana pasal berkaitan dengan jamak dan kasar Maulana. Ya.
Kalau orang yang bekerja di Kuala Lumpur tapi dia tinggal di Pulau Pinang, dia berulang 2 minggu sekali, adakah dia berkelayakan untuk dapatkan jamak dan kasar ataupun dia macam mana? Memang boleh. Memang ada layak lah. Selagi dia sebagai musafir. Dan istilah musafir pula kalau kita tengok perbincangan ulama secara luas lah, macam-macam pula di situ. Oh ya. Begitulah. Selagi musafir memang boleh. Memang boleh. Ya. Terima kasih Wana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Kuala Lumpur, Macino Raya. Oh, sihat dah ke? Kata tak sihat hari tu? Jantung? Betul. Dah pergi jumpa doktor dah, insya-Allah appointment. Soalan saya, ya. Bila kita tawaf, kita kan berimpit-impit. Selalu berimpit. Dalam certain times lah memang berimpit lah. Jadi, ada seorang jemaah ni, saya tak nampak wajah dia. Tapi ni berlaku dah lama dah, masa saya pergi sana lah dulu. Mungkin India ke Pakistan, tak tahulah. Dia berimpit-impit tapi terasa dekat belakang saya dia punya alat lelaki tu keras dekat belakang saya, dekat pinggang saya. Jadi saya tak adalah nak jawab kan, tapi saya geli, saya benci dah. Walaupun suami masa tu ada kat sebelah. Lepas tu macam mana Maulana? Kita tengah tawaf ni, macam uduk dia punya pasal lah kan. Macam uduk saya macam mana Maulana? Jadi bagi orang yang kata batal pun macam kita bincang tadi kan, kalau berlapik tak batal. Berlapik ke tidak? Dah berlapik kan, kalau berlapik tak batal. Berlapik dengan telekung, 2 lapis lagi baju. Jadi bagi orang yang kata batal pun kalau tidak berlapik, kalau berlapik tak jadi masalah. Jadi kita terus je lah. Tawaf. Memang saya terus sebab masa tu macam mana nak ambil uduk kan. Hati sakit lah kan, tapi nak buat macam mana? Geram lah. Tapi dia tu yang buat begitu, kalau pendapat ulama yang mengatakan ada syahwat, kira-kiranya ada syahwat lah begitu, batal lah walaupun berlapik. Ada yang kata walaupun berlapik, batal. Ya. Dia tu yang bahayanya. Ya. Adapun kita yang dibuat begitu tak ada apa terjejas, Ya. Terima kasih saya Maulana. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Minta maaf Maulana, tak akhir. Tak apa. Untuk kesimpulan salam saya mengenai yang wuduk tadi tu, daripada banyak pendapat ulama-ulama besar kita tu, daripada situ kalau kita faham semua dalil tu, saya minta pencerahan daripada Maulana lah. Maknanya atas peribadi seseorang tu kita boleh buat ijtihad atas diri sendiri kalau kita berada keadaan yang kesempitan. Macam tu je. Betul dah tu. Sepatutnya begitulah. Kita boleh ambil mana satu dalam keadaan kita perlu setelah kita tahu. Sepatutnya begitu. Jangan merasa teragak-agak dah. Bila dah tahu. Terutama kita dah belajar ni, dah tahu dah. Jangan merasa teragak-agak. Gunalah. Janganlah duduk fikir aku ni orang Malaysia mazhab Syafi'i mesti jangan macam susah jadi. Susah. Islam ni datang untuk memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Ya. Lagi yang lain silakan. Terakhir mana? Tanya sikit. Siapa ni? Kamal daripada tadi. Ya. Jadi daripada apa yang kita dah belajar tadi, adakah ini terhad pada apa macam masalah sentuh dan syahwat, ataupun kita boleh ambil daripada hukum-hukum yang lain bila bab khilaf ni? Maksudnya macam mana tu? Saya tak berapa jelas soalan tu. Soalan ke apa ni?
Ya, soalan pasal saya dah pernah pergi umrah dan haji, dan apa pihak tabung haji dan mutawif pun bagi tahu memang macam itulah. Tapi maksud saya sini, adakah bab-bab yang lain bila ada khilaf kita boleh macam ambil pandangan mazhab yang lain? Boleh. Tak ada jadi, bukan masalah ini saja. Itu pentingnya kita belajar perbezaan mazhab, pandangan-pandangan itu. Terutamanya dengan mengetahui dalil-dalilnya pula lagi meyakinkan. Bukan masalah ini saja, masalah lain pun sama. Pasal ada satu kes di Surau lah yang dia saya nak cakap dia macam dia taksub sikit, dan dia pernah berkata kalau kita keluar daripada mazhab Syafi'i ni macam kita dah keluar daripada Islam. Oh, itu melampau tu. Melampau tu. Tak, dia kata macam itu, saya pun macam tak boleh. Itu saya macam bingung sekejap. Itu seorang yang tidak berilmu, begitulah saya boleh kata. Kalau orang yang bercakap macam tu, seorang yang tidak berilmu, masih sangat jahil kalau macam tu. Jadi tak perlu dilayan tak perlu layan. Sepatutnya dia belajar lagi, itu yang lebih baik untuk dia lah. Begitulah. Terima kasih banyak Maulana. Ya, sama-sama. Ya, silakan, ada lagi? Boleh satu lagi? Boleh, insyaAllah. Maulana? Ya. Yang tadi persoalan tentang Maulana Nisfu Syakban tu, yang dalam kitab Maulana ni usul nombor 6. Ya. Usul nombor 6 ya? Usul nombor 6. Tentang rejak apa tu? Ya. Jadi Encik Kamal sila ambil perhatian itu. Ada dalam buku saya yang telah terbit itu kata usul nombor 6. Ya, fahamlah. Dengar. InsyaAllah saya akan cari. Sila tengok situlah. Ya. Terima kasih Encik Ruslan. Ya. Jadi sahabat kita ni dia dah baca, dia dah tengok. Saya pun tak ingat usul ke berapa. Itu. Ini bukunya. Perasan ke tidak tu? Encik Kamal tu nampak ke tidak tu? Nampak. InsyaAllah saya akan dapat nanti. Ya. Boleh dapat melalui Shopee apa boleh dapat, insyaAllah. Sekarang ni senang semua, boleh dapat duduk di rumah, tak payah pergi kedai buku dah. Nak belajar pun duduk di rumah, tak payah pergi mana-mana. Alhamdulillah, Allah SWT bagi kemudahan dan peluang kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada peluang yang diberikan ini sebanyak mungkin, mudah-mudahan. Dan ilmu kita diberkati Allah. Dan saya harap hanya sekadar itulah dulu untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi nanti 2 minggu lagi insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Maulana. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Maulana.